Yang je semua. Sampai aku dah join lah. Kau tak join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Marilah kita mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah SWT yang telah mengurniakan kita nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, kesihatan fizikal, kesihatan mental, sehingga kita mampu lagi untuk sama-sama berada secara berjamaah dalam program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya pada malam ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ni adalah malam yang ke-42. Program ni berlangsung setiap malam dan malam ni adalah siri yang ke-142. Jadi seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita pada malam ni Al-Fadil Ustaz Zafarul Idham bin Muhammad Fuzi. Jadi Ustaz pun ada, tuan-tuan boleh tengok kerana tuan-tuan mengenai, kerana Ustaz dah pernah sekali menjadi khalifah ataupun guru kita pada siri yang lepas bersama kita. Ni adalah kali kedua Ustaz bersama kita. Jadi saya mengalung-alungkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan juga khususnya Ustaz yang sudi lagi untuk kali keduanya untuk memimpin program pada malam ni, insya-Allah. Jadi bukan senang tuan-tuan dan puan dengan kesibukan sanggup untuk bersama kita di mana saya dipahamkan atau Ustaz sekarang ni study week ataupun macam mana? Minggu ni minggu study week, alhamdulillah. Minggu study week maksudnya dalam 2 minggu atau seminggu lagi nak periksa final exam lah. Betul nak periksa dah. Jadi dapat meluangkan dan memberikan masa kepada kita ni adalah satu pengorbanan yang saya rasa susah untuk dilakukan. Jadi oleh sebab tu kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz. Jadi oleh kerana Ustaz pun dah biasa dengan program ni, tuan-tuan pun memanglah dah tahu. Jadi kita jangan lewatkan lagi. Jadi kita nak mulakan terus program kita pada malam ni. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran kita yang kemarin. Iaitu pada malam ni kita akan sambung lagi surah Al-Isra' ayat 28 sampai 49. Ayat 28 sampai 49. Muka surat 285 dan juga muka surat 286. Muka surat 285 dan juga 286. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Surah Al-Isra' ayat 28 sampai 49. Jadi kita akan mengikut bacaan khalifah kita Ustaz Al-Fadil Ustaz Zafarul Idham secara tertib insya-Allah. Dan kemudian kita akan memberi perhatian fokus terhadap tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz sebentar lagi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak serahkan majlis ini kepada khalifah kita iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Zafarul Idham untuk meneruskan program siri yang ke-142 malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Al-Fadil Cikgu Abdul Rahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat laksanakan program ini secara berterusan sehingga ke siri yang ke-142 dah. Alhamdulillah.
dan saya rasa amat bersyukur dan bertuah sekali kerana dipilih sekali lagi untuk bersama dengan abang-abang dan kakak-kakak sekalian dalam program Generasi Al-Quran Surau Taman Jawijaya untuk kali yang kedua, dan juga sebagai pembuka tirai bagi tahun yang baru ni, iaitu tahun 2022. Hari ni 1 hari bulan. Kira mula dengan saya dulu. Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Seronok saya tengok abang-abang dan kakak sekalian istiqamah dalam pembacaan Al-Quran sehingga ke hari ini, daripada siri yang pertama sampailah ke 142 dah, Alhamdulillah. Jadi tidaklah kita harapkan melainkan kita sama-sama dapat khatamkan program kita ni dengan pembacaan 30 juzuk Al-Quranul Karim sampailah kita selesai, sehinggalah kita laksanakan majlis khatamnya insya-Allah. Jadi insya-Allah pada siri yang kali ini saya akan menyambung bacaan Al-Quran kita seperti mana yang telah diberitahu oleh Cikgu Abdul Rahim sebentar tadi. Kita menyambung pada surah Al-Isra pada muka surat 285 bermula ayat yang ke-28 sehinggalah ayat yang ke-49 pada muka surat 286. Jadi paparan di skrin pun ada. Kita baca bersama-sama insya-Allah seperti biasa. Bila saya baca, tuan-tuan dan puan sekalian, abang-abang, kakak-kakak sekalian ikutlah bersama-sama. Kita akan baca secara tartil insya-Allah. Baik, kita akan mulakan ya insya-Allah. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah. Selesai sudah kita membaca dua muka surat daripada suratul Isra 28 sehingga ayat ke-49. Dan tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita membuka bibir, untuk kita melantunkan suara kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu adalah salah satu daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi mungkin kita tak perasan, tapi bila kita dapat peluang dan ruang untuk membaca Al-Quran, itu pun merupakan suatu nikmat juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah tentulah jika kita nak hitung dan kira akan nikmat-nikmat itu satu persatu, maka nescaya kita tidak akan dapat menghitungnya. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu nak mengira, nak menghitung akan nikmat yang Allah Ta'ala berikan satu persatu kepada kamu, nescaya kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Dalam satu riwayat sebut, jika kita mengumpulkan 7 lautan untuk dijadikan dakwat pena, untuk kita nak menulis satu persatu akan nikmat Allah, pun nescaya kita tidak akan dapat mampu untuk menyenaraikan satu persatu sehingga selesai. Alhamdulillah kita ambil ibrah sama daripada apa yang berlaku kepada mangsa-mangsa banjir yang berada di sebahagian daripada kawasan-kawasan dalam negara kita yang dilanda banjir, di mana ada kisah-kisah yang kita tengok di Facebook, dikongsikan di laman media sosial, di mana dalam keadaan banjir air naik sampai ke paras bumbung rumah. Ada kisah-kisah ajaib yang berlaku di mana Al-Quran tak kena ayat langsung, kitab-kitab agama tak terkena ayat, sedangkan paras air banjir itu naik lebih daripada rak yang disimpan Al-Quran tersebut. Maka secara logik akalnya basahlah semua buku dan kitab kan, termasuklah Al-Quran, tapi Al-Quran tersebut seolah-olah tak terkena ayat pun. Dan satu kisah yang saya tengok di media sosial juga, ada seorang makcik ni dia 2-3 hari dia duk mencari bukan makanan, bukan bantuan selimut bantai, tapi dia cari Quran. Keselamatan yang datang tu dia tak minta benda lain, tapi dia minta Quran. Dia kata makcik dah 3 hari dah tak baca Quran, hilang waktu banjir tersebut. Jadi bila diberikan Al-Quran kepada makcik ni, kau nangis makcik ni kerana rindu kepada kitab tersebut. Jadi bila dapat tu dipeluk, dikucuk, dicium, kerana dalam masa beberapa hari
dalam keadaan musibah tersebut tak dapat nak baca Quran melainkan apa yang dihafal saja. Makcik itu kata makcik ada hafal beberapa surah lazim, yang itulah yang makcik baca. Kitab Al-Quran tak ada nak dipegang di tangan, nak dibuka baca. Jadi alhamdulillah kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita dapat buka lembaran mushaf kita, kita dapat tengok satu persatu huruf-huruf, kita perhatikan besarnya nikmat tu abang-abang kakak sekalian ya. Jika nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang tak ada kesempatan tersebut. Jadi alhamdulillah kita membuka tirai baru 2022. Kita harapkan pada tahun ni walaupun tahun Masihi kan. Tapi bila kita kira-kira balik pun bulan Ramadan pun dah dekat dah. Lebih kurang 90 hari lebih lagi ya. Kita nak sampai pula kepada bulan Ramadan ni. Jadi alhamdulillah bulan Ramadan bapa kakak sekalian adalah bulan yang mulia. Muliakan bulan tersebut kerana pada bulan tersebut turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak bulan daripada Muharram sampai Zulhijjah, Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Maka bulan tersebut menjadi mulia. Dan dalam bulan Ramadan tersebut juga ada satu malam. Malam yang paling mulia. Malam yang kita semua sedia maklum. Malam Al-Qadar. Ataupun kita sebut Lailatul Qadar. Malam tersebut mulia kerana pada malam itulah diturunkan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, pada malam Lailatul Quran, Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran, maka menjadi mulia malam tersebut. Dan abang-abang dan kakak sekalian, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala nabi, nabi yang paling dimuliakan oleh Allah. Kerana apa dimuliakan oleh Allah? Kerana pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Abang-abang dan kakak sekalian, malaikat Jibril alaihi salam, malaikat yang diangkat darjat dan menjadi ketua para malaikat. Kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebegitu? Kerana malaikat Jibril adalah guru Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril alaihi salam yang mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjadi semulia-mulia malaikat. Dan kita tuan-tuan dan puan sekalian, abang-abang kakak sekalian, kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling dimuliakan. Dimuliakan. Kerana apa? Kerana kita umat yang diturunkan Al-Quran pada kita. Diturunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita, dan Nabi kita menyampaikan kepada kita, maka kita menjadi semulia-mulia umat. Dan kita ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dulu. Nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabi yang lain, maka dimuliakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk didahulukan masuk syurga, asbab daripada Al-Quran. Dan dipilih juga Al-Quran itu menjadi salah satu asbab kita masuk ke syurga kerana kita mendapat syafaat daripada Al-Quran. Di mana umat-umat nabi yang lain tidak diberikan peluang ataupun tidak diberikan kemuliaan tersebut. Kerana pada umat Nabi yang lain diturunkan kitab-kitab lain, tapi kitab-kitab tersebut tidak dapat memberi syafaat kepada mereka, melainkan umat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk mendapat syafaat Al-Quran sama. Jadi untuk kita ni banyak keistimewaan abang-abang dan kakak sekalian, kerana asbab Al-Quran itulah. Jadi bila kita laksanakan program generasi Al-Quran yang seperti ini, maka ini saya kira sebagai antara program yang kita kata semulia-mulia program yang kita boleh buat. Banyak program kita boleh buat, program motivasi, kita boleh buat ceramah kesihatan, kita boleh buat keselamatan, kita boleh buat macam-macam dan aktiviti. Tapi bila suatu aktiviti ataupun suatu program ataupun suatu seminar yang kita buat berkaitan dengan Al-Quran, maka dia menjadi semulia-mulia ataupun sebagus-bagus program yang kita boleh buat. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi insya-Allah pada perkongsian pada kali ini, atas kesempatan yang diberikan oleh Cikgu Fadil Cikgu Abdul Rahim yang sudi menjemput saya untuk kali yang kedua ni bertemu kembali dengan abang-abang dan kakak-kakak sekalian. InsyaAllah kita akan berkongsi kepada abang-abang dan kakak sekalian. Pada pertemuan kita yang lepas, kita dah berkongsi tentang
bagaimana kita nak mempertingkatkan kualiti ataupun mutu bacaan Al-Quran kita. Yang pertamanya dengan cara kita memperbaiki tajwid kita. Al-Quran kita letakkan bacaan yang bertajwid, maka kualiti bacaan kita akan bertambah. Kemudian kita baca pula dengan bacaan yang mengikut lahjah Arab. Bacaan tersebut kita mengikut lahjah Arab. Bila dah baca letak dengan bertajwid, kemudian kita tambah pula dengan bacaan tu kearaban. So bunyi huruf-huruf tu semua kearaban. Maka dia menjadi suatu pertambahan kualiti dalam pembacaan Al-Quran kita. Jadi insya-Allah pada perkongsian kali ini kita akan pergi lebih mendalam sikit. Kita akan pergi lebih jauh sikit. Bapa Kak sekalian, kita ni sebagai manusia lumrah kita, bila kita dapat sesuatu kita akan mempertambah elokkan benda tersebut. Contohnya kita ada rumah. Bapa Kak sekalian, kita beli rumah, kita ada rumah. Mestilah rumah kita tu kita hias, kita letak perabot. Mesti ada osyennya, mesti ada frame di dinding, mesti ada pokok-pokok bunga kita letak dalam rumah, di luar rumah pun kita letak pokok-pokok apa semua, kita hias rumah kita. Okey, macam tu. Ataupun kita beli kereta. Kita mulalah nak tukar sport rim. kita bubuh tinta bagi gelap. Kita tukar steering ada elok dah, kita tukar steering bagi sport. Cushion pun kita tukar, kita balut kulit. Kan? Kita hias kereta. Macam itulah. Bahkan diri kita sendiri pun kita hias juga. Kita pakai pakaian yang cantik. Kita pakai cincin, kita pakai gelang, kita pakai rantai. Untuk orang lelaki kita pakai cincin, jari manis, jari kelingking. Kita letakkan perhiasan-perhiasan pada diri kita. Jadi bapa kakak sekalian, Al-Quranul Karim yang kita baca ni, kita letakkan juga perhiasan-perhiasan. Perhiasan-perhiasan kepada bacaan Al-Quran kita. Jadi pada hari ini kita nak berkongsi, kita nak membahaskan tentang apakah bentuk-bentuk perhiasan yang kita boleh letak pada pembacaan Al-Quran kita itu sehingga bacaan Al-Quran kita itu menjadi sangat bagus, sangat berkualiti, sangat cantik, sangat elok pada pembacaan Al-Quran kita. Baik, yang pertama kita renung suatu hadis daripada baginda Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Barra ibn Azib, di mana baginda Nabi SAW bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana hasana. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, dalam satu matan yang lain disebut hassinul Qur'ana bi aswatikum. Apa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kamu. Hiasilah Al-Quran. Dalam satu matan yang lain Nabi sebut hassinul Quran. Perelokkan Al-Quran dengan biaswatikum, suara-suara kamu. Kemudian Nabi sebut lagi, Nabi tambah lagi. Fa inna sawtal hasan yazidul Qur'ana hasana. Sesungguhnya suara yang elok, suara yang baik akan menambah elokkan pada diri Al-Quran itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, Al-Quran ni dah sedia elok dah. Kan Al-Quran tu memang dah sempurna, memang dah lengkap elok dah. Tapi Nabi SAW sebut lagi, jika sekiranya kita baca Al-Quran dengan memperelokkan suara kita untuk Quran, maka dia akan menambah elok lagi pada keelokan Quran tersebut. Jadi dekat situ kita letakkan perhiasan-perhiasan pada bacaan Al-Quran kita dengan kita memperelok suara. Cerita dia pasal suara lah. Suara, no? Jadi bila kita baca Quran ni, dia tak boleh kita ambil sambil lewa. Maksudnya kita baca tu, kita tak letak suatu usaha sikit untuk bagi elok sikit suara kita. Sebenarnya tuan-tuan, bapa kakak sekalian, bukannya kita nak baca Quran ni bagi suara sedap-sedap macam qari-qari antarabangsa. Kita tak perlu macam tu. Tapi kita perelok suara. Suara kita tu kita ubah bagi elok. Elok di telinga kita sendiri yang mendengar pun sudahlah. Kan? Tak semestinya orang lain yang mendengar. Telinga kita sendiri pun dengar, kita rasa, oi,
Bolehlah suara aku terang ni. Pun dah cantik dah, pun dah elok dah. Jadi poin dia adalah kita memperelokkan suara untuk bacaan Al-Quran kita. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arab. Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha. Nabi SAW sebut macam tu. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Nabi sebut, bacalah Al-Quran dengan menggunakan lidah Arab. Lidah Arab. Wa aswatiha, dan suara Arab. Tu dah kan. Jadi bila kita ni bukan Arab, kita ni Melayu, mungkin ada Banjar, mungkin ada Jawa kan, Siam, macam-macam keturunan kita ni mix macam-macam. Tapi mix tu belah Asia aja, kita tak pi belah Arab. Tapi mungkin ada yang mix dengan Arab kot noh. Kok ada kan. Tapi bila lidah kita ni lidah bukan Arab, jadi dia menjadi suatu cabaran bagi kita untuk kita nak memperelokkan lidah kita tu menyebut huruf-huruf Al-Quran sehingga dia berbunyi kearaban. Okey. Jadi abang-abang rakyat sekalian, macam mana kita sekarang ni kita nak memperbaiki bacaan Quran kita tu sehingga dia berbunyi kearaban? Alhamdulillah zaman sekarang ni dah mudah. Abang-abang rakyat sekalian, mudah tu di mana? Di mana kita sekarang ni kita boleh mendapatkan bacaan-bacaan daripada masyayikh Arab. Syekh Arab yang duk baca Quran, yang mereka rakam bacaan tu 30 juzuk. Contohnya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, Syekh Abdul Rahman Sudais, Syekh Sa'id Al-Ghamidi. Mereka ni semua masyayikh Arab ataupun kita sebut sebagai pakar-pakar dalam pembacaan Al-Quran daripada Arab. Yang kita boleh dengar bacaan-bacaan mereka dan kita boleh tiru semampu kita. Kita boleh tiru semampu kita. Kita tak usah kata aku nak buat sebiji macam Syekh tu baca. Mungkin susah kan, tapi kita ada usaha. Allah Subhanahu Wa Taala pandang usaha kita tu. Biasalah kita lidah Melayu, tambah kalau orang lama-lama makan sirih pula kan. Kalau makan sirih tu, lidah jadi keras orang kata. Tak tahulah. Tok saya lah kata. Dia kata, Tok ni kalau nak baca Quran bagi lembut-lembut macam hang baca, Tok payah pasal Tok makan sirih. Lidah jadi keras. Jadi saya pun tak tahulah. Tapi sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk kita memperbaiki mutu sebutan. Mutu sebutan. Contohnya saya boleh sebut di sini cara kita menyebut huruf yang berbaris atas. Huruf yang berbaris atas. A, ba, ta, tha, ja. Itu cara kita sebut. Bila kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bunyi banjer. Itu kan. Jadi kita tune sikit huruf-huruf yang berbaris atas ni kepada Arab. A, ba, ta, tha, ja, ha, Cara kita buka mulut tu. Bapak akak sekalian, cara kita buka mulut ni. Ar-Rahma, Ar-Rahma. Dia ada beza. Beza bunyi dia. Akak perasan tak perbezaan tersebut? Dia ada beza dari sudut kita sebut. Jadi Nabi kata, baca Al-Quran dengan mengikut lidah Arab. Biluhunil Arabi wa aswatiha. Baca Quran dengan mengikut lidah Arab dan juga suara Arab. Suara pun kita kena tune bagi macam bunyi kearaban juga. Jadi kita tak boleh baca dengan suara yang santai-santai. Macam kita nak baca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia tak boleh macam tu. Dia kena tune bagi bunyi kearaban. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Suara Arab ni sifat dia bersih, jelas, terang. Dia punya sebutan tu satu-satu huruf tu dengar dengan jelas.
Dia tak ada huruf yang samar-samar, dia tak ada huruf yang tenggelam timbul, dia tak ada sifat macam tu. Dia jelas semua. Semua huruf tersebut disebut dengan jelas. Jadi sebab tu kita kena baca Quran mengikut kiblat Arab baca. Hari ni alhamdulillah bila kita buka YouTube kita boleh cari bacaan Syekh Abdul Rahman Sudais. Kita dengar hari-hari, lama-lama kita boleh tiru. Kita dengar lagu pun lama-lama kita boleh ikut. Kan? Jadi Quran pun macam tu. Macam mana Syekh tu baca, tak mana dia naik, tak mana dia turun, tak mana dia lenggok kan. Kita pun boleh buat sikit-sikit. No? Jadi kita sekarang ni mudah. Kita buka YouTube ataupun kita beli CD kan, macam-macam sekarang ni. Di hujung jari saja semuanya. Jadi kita boleh cari bacaan-bacaan yang bersifat kearaban. InsyaAllah apa bapak kakak sekalian. Kemudian poin yang ketiga, Nabi SAW sebut kita kena hias bacaan Al-Quran ni dengan suara kita. Macam mana nak hiasi bacaan Quran dengan suara adalah kita membaca Quran tersebut dengan kita letakkan irama yang sesuai. Nada yang sesuai ataupun senang cerita kita letak lagu dalam bacaan Al-Quran kita. Kita tak boleh baca Quran macam kita baca berita. Kita Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Tak boleh macam tu. Itu macam-macam khutbah kan. Macam-macam berita. Ataupun kita tak boleh baca Quran macam kita baca buku. Tak bunyi terus. Baca tengok, bacalah hati. Tak boleh, dia kena buat keluar suara. Kita buat keluar suara kita, kita sebut satu-satu huruf tu baru dikira pahala dia. Kan Nabi sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Maksudnya siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Al-Quran maka baginya pahala, dan pahala tersebut dipecah menjadi 10 pula yang kita dah cerita pada pertemuan yang lalu kan. Jadi dia kena baca, kita kena buat keluar suara kita tu. Kita kena buat keluar suara, kita sebut satu-satu huruf tu. Jadi dia tak boleh apa pun tak bunyi. Kan? Tak boleh. Kalau ada situasi-situasi tertentu yang menyebabkan kita baca dalam hati itu lainlah. Kita buka lembaran mushaf, kita nak baca mesti buat keluar suara. Jadi Nabi SAW sebut ghinnu bil Quran. Ghinnu bil Quran laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Hadis ni masyhur. Mungkin kebanyakan orang biasa dengar hadis ni. Riwayat Ibnu Majah. Nabi SAW menyebut baca Al-Quran itu bacalah dengan berlagu. Berlagu. Dan Nabi SAW sambung lagi. Yang ni dia berbentuk amaran sikit. Nabi kata apa? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Nabi kata bukan daripada kalangan kami mereka yang tidak membaca Quran secara berlagu. Siapa yang baca Quran dia tidak letak lagu pada bacaan tersebut, maka Nabi kata bukan daripada kalangan kami. Nabi ni pula kan, maksudnya Nabi tak mengaku daripada kalangan umat Nabi pula. Jadi kita kena membaca Quran tu dengan berlagu. Kemudian Nabi tambah lagi wabku. Bukan beku aih ni, bukan. Wabku ni bahasa Arab. Wabku fa in lam taqdiru 'ala al-bukai fatabaku. Nabi kata baca Quran tu sampai teriak. Sampai menangis. Bila kita baca Quran, bila kita letak irama dan nada yang bersesuaian, sampai satu tahap tu bila kita hayati sangat bacaan kita tu yang ada nada turun naik tadi tu, mungkin dia boleh menyebabkan tersentuh pada hati kita. Kadang-kadang tu abang-abang kat sekalian kita tak faham pun makna dia apa. Bacaan yang berlagu ni kadang-kadang tu dia menyentuh jiwa kita. Sebab tu Nabi suruh baca Quran tu letak lagu, letak irama. Jangan baca senada macam orang baca berita. Jangan baca macam tu. Letak lagu. Bila letak lagu tu sampai satu tahap Nabi kata menangis. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, fa illam taqdiru 'alal bukai fatabaku. Nabi SAW sambung, kalau tak mampu menangis juga, duk baca berlagu, baca tapi tak mampu, penghayatan tu tak sampai, tak boleh lagi, tak apa. Nabi kata buat-buat menangis.
Orang dah sampai satu tahap buat menangis. Buat menangis tu sampai satu tahap bila dah kuih lama dia menangis sendiri ya. Dia jadi sendiri. Nabi kata buat dulu sampai satu tahap dia akan jadi sendiri. Maksudnya tu satu proses latihan. Kita baca sedih, cuba kita letak elemen rasa sedih. Maksudnya kita menghayati kan. Sampai satu tahap tu mungkin air mata pun boleh keluar kan. Tambah-tambahlah pula bila kita baca tu sampai kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala punya ancaman azab terhadap orang-orang yang ingkar, orang-orang yang buat dosa besar, orang-orang yang melakukan perbuatan keji yang tidak bertaubat diberikan azab kan, siksa, azab neraka yang pedih. Bila kita baca ayat-ayat yang macam tu, mungkin dia mengetuk jiwa kita untuk kita mengalirkan air mata. Jadi kita letak lagu. Tapi abang-abang kat sekalian, bila kita nak letak lagu ni, lagu bukan sembarangan lagu. Kita boleh letak, satgi ada yang baca Quran, dia letak lagu Cindai pula. Kok ada yang daripada Indonesia, kok ada yang berdarah Jawa, satgi dia letak irama Jawa pada pembacaan Quran tu. Abang-abang kat sekalian, kalau search dalam YouTube kan, kalau tengok dalam YouTube, kawan-kawan kita dekat Indonesia lah. No? Mereka baca Quran dengan langgam Jawa. Saya pun tak kerti nak buat lah macam mana. Tapi bunyi Jawa. Dia tak bunyi Arab. Jadi benda ni menjadi satu kesalahan lah dalam pembacaan Quran. Sebab Nabi SAW sebut, Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha tadi. Nabi sebut, wa iyyakum wa luhuna ahlil kitabaini wa ahlil fisq. Hati-hati baca Al-Quran dengan berlagu, tapi jangan sampai baca Quran tersebut macam lagu orang ahli kitab. Orang ahli kitab ni maksudnya Yahudi dan Nasrani. Orang Kristian, mereka baca kitab mereka di gereja, mereka berdiri, mereka baca menyanyi-nyanyi kan. Berdiri ramai-ramai tu baca tu adalah lagu dia tu. Nabi larang baca Quran secara macam tu. Orang Yahudi pula macam mana mereka baca kitab mereka, orang Yahudi. Kan depa menghadap tembok tu kan, tembok dinding tu, depa buka buku tu, depa baca meratap-ratap. Bunyi tu bunyi meratap-ratap yang dengar tu tak manis di telinga. Macam tu. Jadi Nabi SAW larang. Kemudian Nabi larang membaca Quran seperti ahli fasik. Ahli fasik ni maksudnya baca Quran dengan niat untuk merosakkan keaslian Quran tu. Dekat YouTube ada orang baca Quran secara choir. Ada. Dia siap ada konduktor kat depan duk angkat tangan kiri kanan. Lepas tu ada satu barisan orang perempuan, lepas tu barisan belakang orang lelaki baca Quran macam choir. Macam chorus speaking. Dia buat macam tu. Macam-macam lah ni. Yang ni ahli-ahli fasik. No? Termasuklah yang baca Quran ni bukan dengan lagu-lagu yang bersifat kearaban. Itulah dia bubuh lagu Cindai, dia bubuh lagu Negaraku ke, dia baca Quran macam lagu Negaraku bunyi. Jadi sebenarnya untuk membaca Quran dengan berlahjah Arab ni dia dah ada panduan dia dah. Ulama-ulama Quran ni dia dah letak panduan. Lagu-lagu yang bersifat kearaban ni macam yang kita duk dengar tu lah. Lagu Bayati, lagu Hijaz, lagu Nahawan kan, lagu-lagu macam ni memang dibaca oleh syekh-syekh yang besar yang kita sedia kenal sekarang ni. Contohnya Syekh Sa'id Al-Ghamidi, mesti dengar tak? Kan Syekh Sa'id Al-Ghamidi, beliau membaca dengan menggunakan pakai taranum ras, taranum jiharkah, taranum yang bersifat kearaban. Contohnya Syekh Abdul Rahman Sudais. Syekh Abdul Rahman Sudais kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini lagu ras. Mungkin kita boleh tiru. Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, siapa tak kenal Syekh Mishari kan? Sangat makruf. Syekh Mishari biasa baca Nahawan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini lagu Nahawan. Syekh Mishari biasa baca. Kalau kita duk dengar
Mungkin kuih lama kita kuih tiru. Kita tak usah belajar taranum pun sebenarnya. Bila kita dengar tu, dia jadi sendirilah hak kita boleh baca jadi sendiri. Kan dia jadi sendiri. Jadi dia tak menyimpang lah, dia tak pergi ke lagu-lagu Indon, lagu Siam kan, dia tak masuk kot tu. InsyaAllah kita punya bacaan Quran kita tu dia akan terpandu ikut irama yang dah sedia kearaban. Alhamdulillah masyarakat Melayu kita ni sepemerhatian saya lah bila baca Quran kan, bila saya kendalikan kelas-kelas tajwid ataupun mendengar bacaan-bacaan Al-Quran pada masyarakat. Saya dapati bila masyarakat Melayu kita ni baca Quran, dia punya irama lagu tu dah sedia kearaban dah. Hari. Kadang-kadang bila tanya makcik tahu tak makcik baca taranum apa ni? Tak tahu. Makcik main baca ya. Lagu mana lidah tu keluar, macam mana suara keluar, macam tu lah dah jadi. Makcik baca ni lagu Nahwan makcik. Kita yang tahu tu kita boleh habaq lah. Tapi sebenarnya dah sedia terpandu. Dah ada satu acuan lah kan. Sebabkan kita selalu mendengar. Kadang-kadang kita dengar imam masjid kita baca pun cukup dah. Imam surau kita baca pun cukup dah. InsyaAllah dia baca tu dengan lagu yang kearaban dah. Kan? Jadi poin dari sini adalah hari ini kita masuk kepada isu kita memperhiaskan bacaan Al-Quran kita tu. Kita dah sedia, kita letak tajwid bagi elok, makhraj huruf tu elok, sifat huruf pun cantik, dengung, panjang, pendek semua dah cantik. Kita bacalah dengan suara yang baik, kita baca dengan logat kearaban dan kita letakkan lagu-lagu yang bersifat kearaban. Itulah poin daripada perkongsian saya untuk malam ni. Mudah-mudahan sebagai pembuka tirai bagi tahun baru 2022 ni, kalau ada yang nak belajar taranum pun dipersilakan. Boleh nak belajar taranum kan. Sebenarnya belajar taranum ni bukan nak gaduh jadi qari'ah. Jadi qari masuk musabaqah tilawah kan, letak tangan di telinga tak gaduh pun sebenarnya sampai tarah tu. Sebenarnya kita belajar tu untuk kita kenal macam mana kita nak letak lagu-lagu Arab ni dalam ayat-ayat Al-Quran. Macam tu saja untuk praktikal diri kita sendiri. Bila kita baca, kita sendiri yang hayati bacaan kita dan kita puas hati kita dapat mempersembahkan ibadah bacaan Al-Quran kita tu pada Allah dengan suatu bacaan yang terbaik yang kita boleh buat. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang nilai dan memberi pahala kepada bacaan Al-Quran kita tadi. Mudah-mudahan semakin bertambah usia kita, semakin bagus dan semakin bertambah baik kualiti bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian saya untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang dan salah itu daripada kekurangan diri saya sendiri, dan saya memohon maaf jika sekiranya pada butir bicara saya tu ada yang mengganggu ataupun mengguris perasaan bapa dan kakak sekalian ya. Saya mohon maaf 10 jari. Jadi apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cikgu Abdul Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zafarul Idham yang telah menyampaikan ilmu kepada kita, membaca Al-Quran bersama kita. Hari ini kita dapat ilmu yang makin mendalam. Benar, pada siri yang kedua Ustaz bersama kita, khususnya pada malam ni membincangkan topik mengenai macam mana nak hias rumah. Yang guna-guna hias rumah, hias kereta semua, hias badan semua perlu dihias. Jadi Al-Quran perlu dihias. Jadi macam mana hiasan dia, Ustaz dah bagi kat kita hiasan dia. Baca dengan tajwid yang betul, baca dengan lajak Arab, kemudian dengan taranum ataupun dengan berlagu, insyaAllah. Lagu-lagu yang ada dalam taranum, bukan lagu-lagu Iramli dan sebagainya. Jadi bulan penyampaian hari ini yang saya tak pandai nak sebut panjang, tapi Ustaz sebut tadi panjang lebar.
Jadi khusus tentang bagaimana nak buat, kita nak hiaskan bacaan kita. Seperti mana yang disebutkan tadi, kita boleh dapat benda ni sendiri dengan selalu mendengar bacaan di dalam apa yang dirakamkan oleh syekh-syekh kita yang dalam YouTube dan sebagainya. Memang ada 30 juzuk ada Quran ada. Kalau kita tengok memang ada orang mampu ikut baca macam syekh tu sendiri. Kalau azan lagi lah kita tengok ramai orang ambil azan macam azan kita dengar macam dengar suara azan tu macam azan di Masjidil Haram. Suara pula di surau kita. Jadi maksud dia selalu ikut. Dia cuba ikut apa yang dia dengar kan. Jadi dia cuba tiru dan menjadi. Kita pendengar, kita biasa pergi ke bekau tengok, macam bunyi azan kau ni, kita tengok siapa yang azan rupanya kawan kita biasa sejadi kestaman. Boleh jadi panduan yang baik yang Ustaz bagikan tadi kepada kita, alhamdulillah. Lagi satu yang saya teruja tadi Ustaz panggil kami ni kakak, abang. Wish, rasa muda saya. Rasa muda ni. Sebenarnya kami ni pangkat ayahmu, ayanda, bonda dah ni. Panggil kakak, abang ni makin muda saya, seronok lepas tu Ustaz beritahu kata tadi, kami ni apa generasi, mungkin generasi yang jadi untuk beritahu Ustaz, kami ni yang dah masuk 60 dah apa semua ni, kami bukan generasi sirih dah Ustaz. Generasi sirih tu yang sebelum tu lagi. Saya rasa dalam ni tak siapa punya dah makan sirih, tak ada makan sirih gobek. Orang dulu, tok kami tu, ayah mak kami mungkin ada, ataupun tok kami tu ada yang makan sirih gobek. Kami ni sekarang ni Ustaz, generasi yang makan miang kam. Kami apa pergi Thailand tu, dia pun cuba miang kam. Miang kam tu memang makan apa, daun kaduk, pucuk kaduk tu, kaduk pucuk kaduk tu, bubuh yang kacang, bubuh apa tak tahu. Dia pun makan jenis tu ni. Okey, itu sedikit lawak-lawak setiap kita insyaAllah, tuan-tuan perempuan sekalian. Tuan-tuan, sekarang ni saya nak bagilah peluang kepada tuan-tuan perempuan. Ustaz pun sibuk nak menghadapi perpisahan, buat persediaan untuk perpisahan. Jadi nak bagi tuan-tuan seorang, dua, tiga orang lah untuk berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan, siapa yang nak dulu? Nak bagi channel lelaki juga. Kalau bagikan channel lelaki, kalau tuan-tuan tak mau bersuara, siapa nak masuk? Tak ada, bersuara-suara saya nak jemput. Lagi kalau lelaki, tahu dah haji aku lah. Wakil Taman Jawijaya. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru ini tahun 2020 ni Ustaz mendengarkan satu bacaan yang baik pada kami lah. Jadi dalam bacaan Al-Quran ni, dan dalam ringkasan yang Ustaz taksirah tadi, bagaimana untuk menaik siagakan lagi Al-Quran tu. Jadi dalam kita kehidupan hari-harian di Nusantara Melayu ni, kita nak dapat bacaan cara Arab tu memang susah sikit lah kan. Jadi nak kata susah sangat tu dah lah, tapi kita dapat dia memang berat juga lah. Jadi kita nak dapat suara yang elok macam mana Arab baca tu, kita rasa susah juga lah. Jadi dalam penyampaian Ustaz tadi tu, bacaan daripada alif sampai bacaan atas, bawah dan depan lah. Jadi cara bacaan tu kita nak sebut tu macam mana nak muncung, macam mana nak apa? Dalam lagi huruf-huruf tu lah. Jadi bagaimanakah caranya kita nak menjadi bacaan kita mengikut Arab yang sebenarnya? Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih Abang Yaakob lah. Bertanya. Alhamdulillah. Terima kasih, satu soalan yang sangat baik. InsyaAllah saya cuba untuk menjawab soalan tersebut. Baik, kaedah yang saya dapat daripada guru yang saya talaqi bacaan Al-Quran daripada awal sampai habis, daripada awal surah Fatihah sampailah selesai 30 juzuk. Sewaktu saya menyambung pengajian di Mesir dulu, saya bertalaqi dengan Al-Fadil Syekh Hasan Rajab. Beliau ni merupakan dalam silsilah rantaian ataupun kita sebut sanad pembaca-pembaca Al-Quran ini,
beliau merupakan lelaki yang ke-27 daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan tu beliau ni duduk ranking yang ke-27. Jadi saya baca dengan beliau, saya duduk 28 lah. Saya duduk ranking yang ke-28 macam tu. Dalam rantaian tu lah. Okey. Jadi waktu bertalaqi dengan beliau tu, beliau ada berkongsi. Memang apa student ataupun pelajar-pelajar Melayu ni akan bertalaqi dengan syekh-syekh Arab di sana. Jadi syekh-syekh Arab di sana pun mereka dah biasa sangat dah dengar budak-budak Melayu kita baca Quran di sana. Jadi antara perkongsian yang beliau beri, macam mana kita nak tune mulut kita tu ataupun lidah kita tu untuk kita baca, bila baca dia bunyi Arab. Dia tak bunyi Melayu. Dia sebenarnya dia punya key dia ataupun kunci dia adalah di mulut kita. Dia letak di bibir kita. Jadi saya perhati cara macam mana baris fathah ataupun baris atas, macam mana baris bawah, macam mana baris depan. Jadi sebenarnya key dia kata sederhana. Bila buka mulut ni sederhana. Konsep dia wasatiyah. Maksudnya bersederhana dalam membuka mulut. Abang kakak sekalian, kalau kita buka mulut luas sangat untuk sebut huruf yang baris atas. Bunyi dia memang bukan Arab. Bila kita sebut buka mulut tu luas sangat, ataupun kita sebut baris bawah, renyih sangat. Memang setengah untuk guru Quran, dia kata kalau nak sebut huruf-huruf baris bawah ni kena senyum. B, T, tu dia. Bunyi dia sampai nak tercekik. Kan? Kalau huruf-huruf yang baris depan pula muncung sangat-sangat. Bu, mulut tu jadi muncung macam paruh burung. Sebenarnya kunci dia adalah bersederhana saja dalam sebut. Kita buka mulut tu sikit je. Kalau huruf baris bawah, kita buka sikit saja. I, B, T, kita tak I kan. Allazi, bunyi terik. Kan? Tapi kalau kita bersederhana, allazi, alhamdu, kalau huruf tu berbaris depan, bu, tu, kita muncung. Tapi muncung tu tidak melampau dan bersangatan. Maksudnya kita sederhana saja kita letak bibir kita. Kemudian key yang kedua, huruf-huruf ni kita kena sebut bagi lembut. Walaupun dia huruf yang bersifat isti'la, huruf-huruf tebal kan, macam contohnya kha, sa, ba. Ni semua huruf-huruf yang tebal, tapi sebut tu kita lembutkan lidah untuk menyebut. InsyaAllah dia punya bunyi dia tu akan menjadi kearaban. Sebenarnya macam Cikgu Abdul Rahim sebut tadilah, bukan kita tiru tu dia nak jadi sebiji macam tu. Tapi ada orang boleh dapat sebiji macam tu. Tapi bagi kita ni, untuk kita nak tiru bacaan-bacaan syekh-syekh Arab ni, kita tiru sekadar yang kita mampu. Setakat yang kita boleh. Bila kita keterlaluan sangat dalam memaksa, dia akan jadi kuih teruk pula kan. Jadi kita cuba usaha untuk tiru. Jadi dia punya point dia ataupun key dia adalah cara kita buka mulut tu jangan terlalu luas, jangan terlalu lebar, jangan terlalu muncung, tetapi bersederhana saja. Dia tu lain. Cuba bezakanlah saya sebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bunyi keras satu. Kemudian mulut buka kiri kanan, atas bawah sampai nak terkoyak. Kemudian dengan kita baca dengan relax, bersederhana, kita buka mulut pun sederhana, suara pun kita lembutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Rahmanir Rahim
Maliki yaumiddin. Beza kita sebut yau lembut dengan keras. Maliki yaumiddin. Yau. Ada beza tak? Bapak kat sekalian. Jadi cara kita tune tu untuk bunyi kepada kearaban. Walau bagaimanapun, sebenarnya bila kita tune bunyi kearaban dengan kemelayuan ni, dia tak kacau hukum tajwid. Dia tak kacau pun tajwid. Maksudnya kalau hukum mat tu panjang, 4 harakat, kita baca 4 harakat. Kalau huruf tersebut ada yang perlu didengungkan, kita dengung. Cuma bunyi tu saja. Tun suara tu saja. Hanya nak membezakan lahjah Arab dengan lahjah Melayu. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan. Saya tak pastilah faham. Boleh kan macam tu? Boleh kot no? Terima kasih Ustaz atas perkongsian tu tentang cara untuk kita mendapat sederhana dan lembut dalam bacaan. Betul. Terima kasih. Yang tu key dah. Baik, sama-sama. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah atas soalan yang tanya dan juga jawapan yang bukan sedikit jawapan tu tadi. Banyak Ustaz kata sedikit. Ini bukan sedikit, sebanyak. Alhamdulillah dapat. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tanya dua ni. Ustaz ada buka kelas mengaji ke? Saya secara personal tak buka kelas mengaji, cumanya saya mengajar Quran tapi di bawah satu company lain lah. Saya sebagai tenaga pengajar saja. Kalau Kak Salbiah bisa dengar, Ustaz pakai Quran Malaysia tu di bawah bimbingan Ustaz Wan Hamidullah. Oh. Ya, Pusat Pakai Quran Malaysia kan. Jadi saya antara tenaga pengajar yang mengajar di bawah company ni lah. Oh, di mana tu Ustaz? Dia secara online saja Kak Salbiah. Dia online saja. Online. Dia bersifat online saja. Jadi saya duk mengajar Quran tu secara online lah setakat ni. Kelas-kelas Quran yang duk buka tu. Kiranya ajak taranum lah. Bukan ajak taranum Kak Salbiah, ajak tajwid. Ajak tajwid. Ajak tajwid. Okey. Kelas taranum setakat ni saya tak ni lagi lah. Belum buka apa-apa kelas lagi untuk taranum. Lagi satu, tadi Ustaz ada sebut kata bacaan yang fasik. Kadang-kadang kita ada dengar ada ustaz yang baca secara Bollywood. Macam mana hukum tu? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Salbiah atas soalan tersebut. Okey, baik. Itulah tadi ada satu hadis yang saya petik berkenaan dengan bacaan yang bukan dengan lahjah ataupun lagu Arab. Maka Nabi SAW beri peringatan kepada kita untuk berhati-hati dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai bacaan tersebut sama macam bacaan ahli fasik. Jadi ahli fasik di sini, para ulama tafsir sebagai suatu sifat bacaan yang dengan sengaja untuk merosakkan keaslian Al-Quran itu sendiri. Jadi ada golongan-golongan yang orang yang nak mempermainkan bacaan Quran ni. Contohnya bila tengok di YouTube tu banyaklah kan orang-orang yang buat video, mereka baca Quran tu macam lagu menyanyi, ada muzik lagi, ada alat muzik pula. Kemudian macam choir, ada pula konduktor dekat depan tu, kemudian ramai-ramai tu duk baca Quran tapi bunyi tu tak bunyi Arab, bunyi macam choir. Kan? Jadi bacaan-bacaan macam ni. Kemudian ada pula isu lagu Bollywood ni kan. Lagu Bollywood ni sebenarnya dia mungkin pengaruh daripada di mana ustaz ataupun asatizah ataupun guru yang mengajar tersebut di mana dia belajar dulu. Jadi mungkin dia belajar di India, di Pakistan. Jadi style ataupun slang tu dia terpengaruh banyak ke arah itu sehingga dia mempengaruhi bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi bacaan tu mungkin kita boleh klasifikasikan sebagai tidak sengaja.
Ataupun kita boleh klasifikasikan sebagai bukan dengan niat untuk menghina. Tapi dia jadi macam tu kerana dia memang duduk dalam suasana tersebut begitu lama sehingga dia mempengaruhi sebahagian besar daripada cara dia bercakap sampai cara dia menyanyi, cara dia mengajar sampai cara dia baca Quran. Dia jadi macam tu. Tapi bukan atas niat untuk dia nak hina ataupun nak memperendahkan martabat Al-Quran, tapi duk biasa jadi macam tu. Jadi mungkin kita tak boleh hukum kata ini ahli fasik. Kita tak boleh hukum macam tu. Balik pada Allah Ta'ala lah kan. Dan kita bersangka baik. Kita sangka ni sebab lama sangat 10 tahun duduk di Pakistan. Sampai baca Quran tu jadi bunyi Bollywood. Tapi walau bagaimanapun seharusnya bagi individu-individu berkenaan lah, bila dia sedar kata bacaan tersebut tidak kearaban, tidak berbunyi kearaban, maka dia kena ubah balik. Dia kena tune balik baca cara bacaan dia tu supaya dia kembali berbunyi kearaban. Sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis baca Quran mesti berkiblatkan kearaban. Dia tak boleh berkiblatkan Pakistan, Istanbul ataupun cara orang Jepun, orang Cina baca pun kita boleh tahan juga dengar tu sekali sekala kan. Jadi bacaan-bacaan tersebut mesti kita punya kita kena arahkan balik kepada berkiblatkan kearaban sifat dia. Jadi itulah sedikit sebanyak pandangan daripada pihak saya lah. Terima kasih Ustaz. Sama Kak Salbia. Tuan-tuan, puan-puan, siapa lagi yang nak berinteraksi dengan Ustaz? Silakan. Tak ada, saya nak persilakan Hajar Nolila kot, ada berminat. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Ustaz sebut satu-satu. Ya, saya ni memang tak gerti lah taranum ke apa ni Ustaz. Sebab yang mengaji masa kecil-kecil dulu memang mak lah. Jadi style tu dah ikut mak lah kot. Anda kan dihantar mengaji ke tok-tok guru ke macam mana kan. Jadi mengaji adik-beradik ikut cara arwah mak. Hari ni baru macam kena ubah kot. Kena buat sesuatu. Jauh sangat nak banding dengan Ustaz. Ya Allah. Ada tips-tips ke Ustaz macam mana memperbaiki? Okey, terima kasih. Baik, okey, sama-sama Kak Lela ya. Kak Lela ya. Okey, baik. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi seperti mana Kak Lela, saya rasa macam tu jugalah sebahagian besar daripada masyarakat kita. Masyarakat kita orang Melayu, biasanya kita mengaji dengan mak kita, dengan tok kita ataupun dulu mak ataupun waris kita akan hantar kita mengaji pada tok-tok guru di kampung. Ajak muqaddam sampailah kita baca naik Quran sampai kita khatam Quran. Kemudian lagu yang ataupun nada yang kita mengaji tu sebenarnya lebih kurang, sama aja. Kita boleh kata satu Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang dia punya style lagu tu sama. Kan. Dia adalah cara tu saya pun tak erti dah nak contohkan, tapi dulu saya pun ngaji tok guru kampung juga sampai khatam. Okey, jadi sebenarnya bacaan Quran kita dalam masyarakat Melayu ni dia dah pun secara acuannya tu sebenarnya dah ada dah sifat-sifat lagu yang ke arah kearaban. Sebenarnya daripada dulu kita mendapat tarbiyah Islam ni ataupun pendidikan Al-Quran ni daripada pedagang-pedagang Arab yang mai ke tanah Melayu kita. Jadi mereka ni dah ajak masyarakat kita tu sekali dengan pembawaan gaya nada bacaan yang sedia bersifat kearaban dah. Jadi sebenarnya cara kita baca tu ataupun lagu yang kita buat tu sebenarnya ada dah unsur-unsur nada lagu yang bersifat kearaban. Dia dah ada dah. Jadi sebenarnya Kak Ella tak perlu risau. Kan sebenarnya kita baca tu cuma jangan bagi slang tu pergi ke Jawa saja.
Jangan bawa sampai ke Jawa ke, jadi apa Sunda ke kan. Jangan bawa sampai ke situ. Ataupun bunyi itulah bunyi Pakistan kan. Jangan bawa sampai ke situ. Tapi kita punya acuan bacaan tu alhamdulillah dah sedia ada acuan kearabannya. Cumanya kalau Kak Lela nak upgrade lagi, kakak sekalian nak upgrade lagi lagu tu supaya lebih orang kata apa, lebih kita nak baca Quran tu, kita nak semakin lama semakin kita boleh hayati bacaan kita sendiri. Cara dia adalah dengan kita mendengar lah. Kita dengar bacaan-bacaan daripada syekh-syekh yang kita minat. Biasanya masyarakat kita ni dia dah ada dah minat dengar syekh mana baca. Kalau yang pergi Mekah tu, kalau giliran Syekh Abdul Rahman Sudaih baca tu, Allah seronok sangatlah kalau Syekh Abdul Rahman Sudaih yang jadi imam di Masjidil Haram kan. Kalau di Masjid Nabawi, Syekh Ali Huzaifi contohnya, ada maksudnya masyarakat kita ni dia dah ada idola-idola yang dia minat dalam kalangan syekh-syekh yang baca Quran ni. Kemudian sikit sebanyak kita ambil angin-angin dia. Angin-angin lagu dia kan. Bukan kata nak terus biji, tak, kita ambil angin-angin dia tu. Jadi dia akan jadi kebiasaan dalam diri kita sendiri. Bila kita baca tu, kita dah terikut acuan syekh ni. Disebabkan kita selalu dengar kan. Dia jadi nak tertiru. Dia nak terikut. Jadi itu dia akan pandu kita lah. Dia akan pandu kita kepada bacaan tu. Irama ikut cara dia. Jadi bila kita ikut cara syekh-syekh Arab ni, insyaAllah dia tak lari dah lah. Dia tak pergi dah kot lain. Dia akan berbunyi ke Araban insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyaklah itulah tips yang dapat saya kongsikan. Alhamdulillah. Kebetulan pula saya ni lidah Jawa Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz ya. Ya baik, sama Kak Ella, baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Terima kasih kepada Kak Lela, Kak Saldia, Abang Yaakob yang berinteraksi dengan Ustaz sebentar tadi, dan juga adik Zafarul Idham yang apa menjadi guru kita pada malam ni, yang saya rasa sangat mendalam ilmu yang disampaikan kepada kita, khususnya macam mana kita nak menghiaskan bacaan Al-Quran kita. Kita tahu Al-Quran, adalah kitab yang terbaik. Yang Ustaz sebutkan kita tadi, kita adalah umat yang dimuliakan. Al-Quran adalah kitab yang dimuliakan. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran semuanya dimuliakan. Jadi oleh sebab itu, walaupun memang dah dimuliakan, kita perlu menghiaskannya lagi, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa untuk malam ni cukup setakat ni. Untuk pengetahuan semua, saya sebutkan tadi dah bahawa Ustaz dalam minggu ni adalah minggu study week untuk peperiksaan yang akan ditempuh untuk semester ni, hujung semester ni. Ni semester akhir dah kau Ustaz, ataupun ada beberapa semester ni? Berbaki satu semester lagi. Saya sekarang menyambung diploma pendidikan. Sekali buat diploma pendidikan sekali. Ya, pendidikan. Jadi mohon doa lah daripada abang-abang, kakak sekalian, doakan supaya dapat menamatkan pengajian dengan baik, menjawab peperiksaan dengan baik. InsyaAllah berkat doa abang-abang, kakak. Jadi apa, mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan semua juga untuk kejayaan Ustaz yang cemerlang dalam peperiksaan yang dipuji dan seterusnya berjaya hajat untuk mencapai kejayaan yang diidamkan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mengakhiri program kita pada malam ni, suka saya maklumkan untuk malam besok pula tetamu kita ataupun guru kita adalah daripada Taman Jawijaya sendiri, iaitu Ustaz yang merupakan imam di surau kami, iaitu Ustaz Muhammad Aziz bin Hussein.
iaitu guru kita pada malam esok. Jadi sebagai pengakhiran untuk program malam ni, macam biasa kalau kita pergi kuliah maghrib dan sebagainya, akan menutup dengan doa. Jadi kita nak jemput Ustaz untuk baca doa malam ni untuk penyiaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله العاجل وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء وسيء الأسقام خصوصا فيروس الكورونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا جبار يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus istiqamah mengikuti program kita, dan seterusnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fauzi yang telah pun menjadi pada malam ni. Jadi sehingga lagi pada malam saya esok pada malam ni kita tutup dengan sama-sama kita bernasyid khatam Al-Quran insya-Allah. Allahumma arhamna waj'alna وهدى ورحمة اللهم أجرنا من إنا منهم Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal